Assalamualaikum. Baik, insyaAllah kita akan mula 2.50 insyaAllah, seminit lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita berkumpul, bertemu sekali lagi di dalam perkongsian kita pada petang Jumaat ini. Jadi insyaAllah sebelum saya mula, suara saya boleh? Jelas Ustaz. Oh, terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, skrin pun boleh ada nampak Okey, kita dah sampai pada ayat yang ke okey. Okey, saya mohon maaf. Saya pun tak pasti apa yang jadi. Okey, saya mohon maaf, saya mohon maaf. Ini ada masalah sikit. Okey, baik, kita kembali pada sesi yang lepas di mana kita melihat pada ayat 144 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum." Allah Subhanahu Wa Taala inginkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka tajrid, keimanan mereka adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Muhammad itu ialah rasul, dan bahkan Nabi SAW sendiri menyebutkan bahawa innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka layanlah aku berinteraksi, berkomunikasilah denganku dengan sesuai dengan kedudukan aku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu antara sebab turunnya ayat ini, walaupun sebab turun ayat ini adalah sebab yang lemah, yang tidak boleh dijadikan hujah,
Okay, walau bagaimanapun kita bercerita tentang kisah ataupun cerita yang tidak ada kaitan dengan syariat. Okay, cerita yang tidak ada kaitan dengan syariat. Kalau kita perhatikan asbab-asbab ataupun sebab-sebab turun ayat-ayat sebelum ni, kebanyakannya berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan tentang turun. Namun sebab-sebab turun ini tidak boleh dijadikan hujah. Walau bagaimanapun ia diterima pakai. Kenapa ia diterima pakai? Kerana ia adalah cerita semata-mata. Okey, dan dalam periwayatan cerita-cerita ini, maka para muhaddithin, ahlul hadis, maka mereka ini ada keringanan. Ada keringanan dalam meriwayatkan perkara-perkara berkaitan dengan hadis. Okey, dan kita perlu tahu, okey, riwayat-riwayat yang lemah. Kita nak cerita sikit tentang riwayat yang lemah. Okey. Riwayat yang lemah ini boleh tak kita gunakan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah? Okey. Kerana kita nak pastikan akidah kita akidah yang betul. Ibadah kita pun ibadah yang betul. Okey, lalu boleh tak kita guna satu riwayat yang lemah? Riwayat yang lemah ini adalah macam kalau kita nak dalam bahasa Arab sekalipun, riwayat yang lemah ini dipanggil sebagai dhaif. Okey, dhaif ni bukan setakat lemah, tapi orang yang sakit pun dipanggil dhaif. Okey, orang yang sakit, dia ada nama marid. Ya, marid ni memang sedang ditimpa penyakit, suatu marid. Okey, tapi orang yang dah lama ditimpa penyakit, dia tak mampu nak bergerak bebas, dia tak ada kekuatan fizikal, dia dah tak seperti dahulu, maka mereka ni dipanggil du'afa ataupun mufrad dia singular dia dhaif. Okey, so bagaikan orang yang lemah. Okey, orang yang lemah boleh tak kita gunakan orang lemah untuk kita jadikan sandaran? Okey, macam contohlah, kita ni berjalan, lepas tu kita penat. Bila kita penat, kita tengok ada orang yang lagi lemah daripada kita. Kita ni lenguh kaki je. Tapi tengok, minta maaf kalau ada ni, ada orang yang sedang pakai tongkat, contoh, jalan dengan pakai tongkat. So boleh tak kita gunakan orang yang pakai tongkat tu untuk kita jadikan sandaran? Kita tolonglah papa saya. Jadi tak? Dia tak jadi. So orang yang sakit ni kita tak boleh jadikan dia sandaran kita. Dan begitulah dalam agama. Okey, dalam agama kita di sana ada sumber-sumber. Okay, kita ada sumber-sumber agama. Kita ada Al-Quran. Dan kita ada Al-Hadis. Okay, ini dua sumber agama kita. Okay, yang mana yang lain-lain semua bergantung kepada Al-Quran dan Hadis. Qiyas ke, ijma' ke, maka ia akan bergantung kepada Al-Quran dan Hadis. So sumber kita Al-Quran dan Hadis. Okay, dan kita, jarak kita dengan Al-Quran dan Hadis ni berapa? 1442 tahun ataupun ekstra lah. Okay, 1442 ni daripada zaman Nabi SAW berhijrah. Okay, 1442 tahun jarak kita dengan Al-Quran dan Hadis. Lalu macam mana kita boleh pastikan bahawa benda yang kita dapat ni memang asal daripada ni? Okay, orang panggil autentik. Okay, autentik ni asli daripada Al-Quran, asli daripada Al-Hadis. Okay, so antara jarak 1442 ni, okay, tahun ke 150 contohnya, tahun ke 204 contohnya. Okay, di sini lahirnya para cendekiawan Islam. Para cendekiawan Islam yang tolong jaga benda ni untuk kita. Tolong jaga Al-Quran dan Hadis ni untuk kita. So, ini yang keluar para ulama, Al-A'immah Al-Arba'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Okay, dan kemudian ada pakar-pakar dalam bidang hadis, Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i. Mereka ni keluar pada awal-awal ni. Okay, pada kurun yang kedua hijrah, kurun ketiga hijrah, kurun yang Nabi SAW puji kurun ni. Nabi kata, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kurun yang terbaik adalah kurun aku, kurun 1 hijrah. Kemudian pergi ke kurun yang seterusnya, iaitu 2 hijrah. Kemudian kurun ketiga hijrah. So kurun ini memiliki para ulama. Okay, para ulama. Dan mereka ini telah menyimpan khazanah ni. Al-Quran dan Hadis yang sampai kat kita hari ni, mereka yang simpan.
Okay, bila kita nak baca hadis, kita baca diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okay, diriwayatkan oleh Muslim. Okay, mereka ini hidup zaman bila ni? Imam Al-Bukhari mati 256. Okay, Imam Al-Bukhari 256. Imam Muslim pun berapa? 27 something. Imam Muslim 27 274, 272, 274. So mereka ni mati pada kurun ketiga Hijrah. Okay, pada kurun ketiga Hijrah ni, awal lagi. Okay, kalau kita 1442, mereka ni 256, 274. Okay, so daripada mereka inilah agama sampai kepada kita. Sebab tu kita amat berterima kasih kepada mereka. Dalam hukum fiqh, contohnya kita ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mati pada 204 Hijrah. Kemudian kita ada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan daripada mereka inilah agama sampai kepada kita. Okey. Lalu mereka ini orang-orang yang kita yakini. Sebab tu kita ikut mereka. Kita ni mereka ni orang-orang yang kita yakin. Tetapi sezaman dengan mereka. Okey, dan bukan setakat sezaman dengan mereka. Kita kata dalam tempoh 1442 tahun. Okey, bayangkan. Okay, 1442 tahun ni, berapa ramai orang Islam yang mengaku untuk membawa agama? Okay, dia mengaku membawa agama. Okay, dia mengaku dia membawa agama. Okay. Lalu, kita kena pastikan bahawa semua yang mendakwa membawa agama ini benar. Okay, semua yang membawa agama ni benar, sama ada dia bawa Al-Quran atau dia bawa hadis Nabi SAW. Kalau dia bawa Al-Quran, kita tak ada masalah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Allah Taala akan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Taala dalam surah Al-Hijr. Okay, maka Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jaga dengan melahirkan para huffaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan bilangan mereka ini sangat ramai. Sangat ramai. Kalau kita tengok dekat Malaysia sikit, dekat Tanah Arab banyak, dekat Afrika sangat banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran. Lalu tinggallah orang-orang yang nak menjaga hadis Nabi SAW. Al-Quran. Oh, okey, sekejap. Sebelum tu. Adik, sianya panas ke adik? Panas tak badan dia? Panas. Ada dukun yang baru, bapak dia kena. Okey, saya mohon siapa ada perbincangan keluarga ke ataupun perbincangan dengan rukun tetangga, kita simpan dulu. Okey. Baik. Okey, so tinggal pada kita ialah siapa yang nak memelihara al-hadis ini. Okey, Al-Quran Allah Taala dah kata dah, Allah Taala akan jaga dan pelihara Al-Quran. So tinggal siapa nak jaga hadis ni. Okey, lalu di sana ada para ahli ilmu yang macam kita sebut tadi, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud. Okey. Lalu persoalan yang sampai kat kita ni, bolehkah orang-orang ini dipercayai? Okey, bolehkah orang-orang ini dipercayai? Okey. Okey, dipercayai maksudnya ada dua benda. Bila orang ni pembawa agama, dia mesti ada dua sifat. Okey. Okey, di mana dia mampu untuk bawa agama. Maksudnya fizikal dia bagus. Dia mampu untuk bawa. Mampu bawa. Maksudnya pendengaran dia bagus, penglihatan dia bagus, ingatan dia bagus. Okay. Ingatan dia bagus. Ini yang paling kuat. Ini yang paling diperlukan, ingatan. Sebab apa? Untuk memindahkan sesuatu ke suatu tempat yang lain, hatta zaman kita sekarang pun, kita nak pindahkan satu maklumat ke maklumat yang lain, kita pakai data kan. Okay, data ni dipindahkan macam mana dipindahkan data? Dengan ingatan. Lagi banyak ingatan, lagi bagus. Lagi power ingatan, lagi bagus. Okay, macam contoh benda yang kita ada hadis contohnya. Hadis yang dulu HDD kan. Sekarang dah upgrade sikit jadi SDD. SSD ke? SSD. Kan? Lagi, maksudnya semakin mantap. Okay. Kenapa dimantapkan benda-benda yang menyimpan memori ni? Okay, kerana lagi power, lagi hebat simpanan memori dia. Okay, lagi kita percaya pada benda tu. Okay, dan begitu juga kalau kita jumpa dengan benda yang simpanan dia 5 gig.
dengan benda yang simpanan dia 128 gig contohlah. Kita nak beli phone contohnya. Okay, phone ada 32 gig, ada 64 gig dan 128, ada 256. Kita nak pilih yang mana? Mesti kita nak maksimum. Sebab apa? Ingatan tu sangat penting. Okay, dan zaman dulu dia tak ada benda-benda ni. Tak ada sistem-sistem ingatan, tak ada apa memory card, tak ada apa benda-benda elektronik untuk dia menyimpan data. Lalu data ni, ingatan mereka disimpan dalam otak mereka. Orang-orang zaman dulu, benda yang kita perlukan data pada zaman sekarang ni, mereka boleh simpan dalam ingatan. Okey, cuma kita kena tengoklah orang yang bawa agama ni ingatan dia macam mana. Okey ke, separa okey ke, tak okey ke, kita kena tengok. Okey, dan begitu juga orang yang membawa agama ni perlu dilihat pada peribadi dia. Okey, pada peribadi dia okey ke, peribadi dia tak okey ke, dia adalah seorang yang sentiasa suka buat dosa kecil ke, ataupun orang yang buat dosa besar, orang yang selalu pergi kat masjid, orang yang selalu datang ke majlis-majlis ilmu. So kita kena tengok peribadi dia macam mana. Okey. So ingatan itu yang pertama, dan yang kedua adalah peribadi. Okay. Kalau peribadi bagus, kita terima. Peribadi bagus, tak terima. Okey. Dua perkara ini, okey, katalah kita jumpa seseorang yang lemah ingatan dia, ataupun kita jumpa seorang yang kuat ingatan dia tapi dia memang kaki maksiat. Okay. So boleh tak kita terima agama daripada dia? Susah untuk kita terima agama. Contoh, kita bagi bayangan lah. Kita bagi gambaran. Okey. Okey, kita bagi gambaran. Okey, kita bagi gambaran. Satu gambaran ustaz. Ustaz. Bayangkan seorang ustaz. Okey, ni sekarang pun, zaman sekarang bukan seorang je, ada banyak gambaran-gambaran berkenaan ustaz-ustaz. Ustaz, dia bawa agama, betul tak? Kita nak belajar agama, kita nak ambil daripada siapa? Ustaz lah kan? Okey. Bayangkan kita jumpa ustaz yang keluar rumah pakai short. Keluar rumah pakai short. So rasanya kita boleh terima tak ustaz keluar rumah pakai short? Okey. Ataupun ustaz yang baca Al-Quran gagal. Okey. Baca hadis tak ingat. Contohnya, dia sebut hadis kata, tak ingat apa dia hadis. Dalam bahasa Melayu, nak terjemah pun dia tak ingat. Yang matan bahasa Arab pun dia tak ingat. So, kalau kita jumpa orang-orang macam ni, rasanya apa pandangan kita pada ustaz-ustaz macam ni? Okay, saya ustaz, kita faham lah. Kita pun manusia juga. Kadang-kadang bila tengok, saya tak pakai kopiah hari ni pun, orang kata, apa ustaz tak pakai kopiah ustaz. So, ini mencemarkan kehormatan ustaz tak pakai kopiah, kan? Baru tak pakai kopiah. Cuba bayangkan kalau ustaz keluar pakai singlet ke, kan nampak lain macam sikit kan. Okey. So orang akan menganggap ustaz ni tak boleh, kurang dipercayai. Okey, dia kurang ataupun tak boleh pakai lah. Kata senang kan, tak boleh pakai. Ni kau ustaz ni kalau macam ni keadaan dia. Tambah lagi kalau jumpa ustaz tengah buat maksiat. Okay, ustaz tengah buat maksiat ke. Sebab ustaz ni dia pembawa agama. Lalu bila dia dijumpai melakukan dosa ataupun maksiat, maka jadi satu masalah yang besar. Okey. Maka kerana itu ada orang-orang yang mengkaji pembawa-pembawa agama. Okay, ada orang yang mengkaji pembawa-pembawa agama ni, lalu dia melihat pada kemampuan orang. Ingatan dia okey ke tak okey ke, masa muda dia okey, masa tua dia tak okey ke, ataupun masa muda dia tak okey, masa dia berumur dia dah semakin okey, pribadi dia macam mana. So ilmu yang mengkaji pembawa agama ni dipanggil sebagai ilmu jarah wa ta'dil. Okay, dipanggil ilmu jarah wa ta'dil. Dan bukan semua orang yang boleh duduk dalam ilmu ni. Okay, sebab apa? Ilmu ni dia melibatkan penilaian pada orang. Okay, penilaian pada orang. Bila kita suka menilai orang, okay, bila kita tengok orang ni, kita nilai dia, kita tengok dia, maka kita punya hati akan jadi keras. Hati akan jadi keras. Okay, sebab apa? Kita akan biasa jumpa orang ni kata, tak boleh pakai orang ni bagus. So apa perasaan kita kalau kita jumpa orang macam tu? Sebab tu orang tak suka jumpa dengan psikiatris. Psikiatris kan. Okay, kenapa orang tak suka jumpa psikiatris? Sebab dia menilai kita. Okey, kita tahu tentang diri kita, kita penat ke, kita tension ke, kita ada
ada apa yang lepas daripada kalau perempuan mengandung bersalin, dia ada satu istilah untuk satu penyakit yang dia tak boleh nak kontrol. Okey, so kita tahu tentang diri kita. Tapi tiba-tiba kita berjumpa dengan seseorang yang mana orang tu dia menilai kita. Dia kata awak ni sebenarnya ada gangguan sihir. Awak ni ada depression. Awak ni ada anxiety. Awak ni ada sekian-sekian dan sekian. So bila dia menilai kita, kita pun kadang-kadang rasa geram dengan dia. Siapa hang nak nilai aku? Macam tu lah. Awak ni siapa nak menilai saya? Tu bahasa lembut dia. Okay, so kita tak suka dengan psikiatris. Okay, dalam menilai orang-orang yang membawa agama, di sana ada satu ilmu nama dia jarah wa ta'dil, dan ada para ulama. Ada ulama yang duduk dalam bidang jarah wa ta'dil. Okay, dan kita kata bukan semua orang boleh duduk dalam jarah wa ta'dil. Sebab apa? Kalau setiap orang dibuka ruang untuk jarah dan ta'dil, maka setiap orang akan tunjuk-tunjuk jari. Orang ni boleh pakai, orang ni tak boleh pakai. Ni kita tinggalkan dia. Ini pembuat maksiat, ini pembuat bid'ah, ini orang fasik. Ini bermacam-macam munafik. Tengok, kita kalau tak bagi jarah dan ta'dil pun berapa banyak tuduhan-tuduhan yang diberi kepada masyarakat. Berapa banyak tuduhan-tuduhan sampai ke orang, hang munafik lah. Hang ni perangai orang kafir, hang ni macam syaitan. Tengok, macam-macam tuduhan dah diberi pada orang, sedangkan kita tak bagi lagi dia duduk dalam jarah wa ta'dil. Apa akan jadi kalau kita kata hang duduk sini, ni ada 100 orang, hang nilai 100 orang. Apa akan jadi pada 100 orang tu? Okay, so jarah wa ta'dil bukan semua orang yang boleh masuk dalam jarah wa ta'dil. Lalu kita jumpa ada para ulama yang duduk berkecimpung dalam jarah wa ta'dil dan mereka okey dalam jarah wa ta'dil. Maksudnya mereka ini adalah manusia yang terpilih untuk duduk dalam jarah wa ta'dil. Okey, dan benda yang mereka buat bukan benda yang senang. Katalah kita nak nilai seseorang, kita nak nilai seorang lelaki A ni. So kita nak tengok dia punya hafalan dia, kuat ke tak kuat. So kita kena lalu setiap peringkat umur dia, masa kanak-kanak dia macam mana, remaja dia macam mana, apabila dia dah usia 40 tahun macam mana, 30 tahun macam mana, lepas dia kahwin macam mana, sebelum dia kahwin macam mana, kalau dia ada pegang jawatan macam mana keadaan dia. Okey, bila dia dah umur 50 tahun macam mana keadaan dia. Nak dapatkan penilaian dalam hafalan dia, ingatan dia, satu benda yang sangat susah. Okey, hafalan. Okey, tapi hafalan ni kita boleh tahu daripada pujian-pujian orang di sekeliling dia. Okey, bila dia ni ada orang duk puji sekeliling dia. Dia kata orang ni hafalan dia sangat kuat. Okey, macam Imam Al-Bukhari diceritakan bahawa Imam Al-Bukhari pernah masuk dekat kota Baghdad. Okay, di mana orang-orang dalam Baghdad tak suka pada Imam Al-Bukhari. Lalu mereka nak test kemampuan hafalan Imam Al-Bukhari. Lalu apa mereka buat? Mereka ambil puluhan hadis. Ya, puluhan hadis diambil lalu dicampur adukkan. Maksudnya perawi hadis ni duduk dalam hadis lain. Okay, matan hadis ni duduk dengan perawi lain. Dicampur-campurkan hadis. Tetapi Imam Al-Bukhari dapat betulkan balik semua hadis tersebut. Okay, puluhan hadis. Kita nak ingat 10 hadis dengan perawi pun jangan cakap 10. 5 pun kena ulang 100 kali. Itu pun sekali lupa, esok kena ulang balik. Tapi Imam Al-Bukhari boleh sampai dikatakan bukan puluhan tapi ribuan hadis dibentangkan pada Imam Al-Bukhari. Lalu Imam Al-Bukhari betulkan balik kesalahan-kesalahan dalam hadis. So ini menunjukkan hafalan Imam Al-Bukhari adalah hafalan yang sangat kuat. Okay. Pada usia dia yang dah lanjut, Imam Al-Bukhari masih lagi cek Jami' At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi bila dia buat hadis dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Jami' At-Tirmizi, dia akan bentang pada Imam Al-Bukhari untuk cek. Okay, bermakna hafalan Imam Al-Bukhari sampai ke usia dia warga emas sekalipun, hafalan dia masih hafalan yang sangat kuat. Okay. So dekat sini para ulama akhirnya mendapat keputusan bahawa hafalan si A hafalan yang sangat bagus. Okey, tapi adalah orang pula kadang-kadang dia jumpa dengan si B. Si B ni pula awal-awal semua bagus. Sampai dekat ni ada penyakit nyanyuk pula sampai kat dia. Okey. Lalu penyakit nyanyuk ni hanya ada pada 4 tahun terakhir kehidupan dia. Okey, lalu kita kena tengok hadis ni diriwayatkan zaman bila. Okey, hadis yang diriwayatkan daripada B ni datang pada zaman bila? Sebelum 4 tahun kematian ke ataupun dalam tempoh 4 tahun ke? Kan? So kita nampak sukarnya para ulama. Benda yang kita nak cerita adalah mereka yang mengkaji pembawa agama ni, mereka bukan buat kerja yang senang-senang nak kata, oh ini orang yang lemah,
ini orang tak boleh pakai. Panjang cerita dia. Okay, nak menceritakan tentang lemah atau tidaknya seseorang perawi. Sebab apa? Apabila perawi itu lemah, apabila pembawa agama tu lemah, maka dia akan menyebabkan agama tu, riwayat tu menjadi lemah. Dia nampak? Riwayat ni dia tak jadi lemah dengan sendiri. Dia lemah disebabkan oleh pembawa agama tu. Perawi agama tu yang menyebabkan agama ni menjadi lemah. Riwayat tu menjadi lemah. Okay, so bila kita kata sesuatu hadis tu dhaif, okay, kita jangan kata, apalah kata dhaif, semua benda dhaif, semua benda dhaif. Nak dapatkan perkataan dhaif pada hadis tu, rasanya berapa banyak proses yang terpaksa dilakukan. Panjang cerita. Okay, dan orang yang boleh buat tu adalah ni ulama jarah wa ta'dil. Mereka je yang boleh tengok pada perawi-perawi ni, dia kata, perawi ni nak cakap, sanggup kita cakap dekat tokoh ulama ulama jarah wa ta'dil ni, mungkin dia hidup pada tahun 200 Hijrah contohnya. Tapi dia tak menilai orang yang hidup pada 200 Hijrah, dia akan menilai orang yang hidup pada tahun 120 Hijrah. Orang sebelum dia. Okey, bayangkan kalau orang yang hidup 120 Hijrah ni pada zaman dia dianggap sebagai ulama. Okey, pada zaman dia dianggap sebagai ulama, tapi datang pula orang 200 Hijrah kata, yang ni hafalan ni tak boleh pakai sebenarnya ni. Hafalan tak boleh pakai. Macam contoh, saya bagi satu contoh. Ni contoh sedap. Okey, kita punya bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita bacaan Hafs an Asim. Tahu tak Asim? Okey, Asim. Asim ni tok guru dalam qiraat. Mana dia? Okey, Asim ni tok guru dalam qiraat, dalam bacaan Al-Quran. Okey, Asim ni tok guru besar dalam bacaan Al-Quran. Maksudnya orang tak pertikai, dengar dia Hafs an Asim, Syu'bah an Asim, maka kita tahu bahawa Asim ni betapa hebatnya lelaki yang bernama Asim. Sampai kat ulama jarah wa ta'dil, mereka tengok pada Asim ni, lalu mereka kata apa? Asim ni saduq. Okey, saduq ni dia bukannya maksudnya hebat, tapi boleh dipercayai. Maksudnya kadang-kadang dia buat silap dalam periwayatan. Okey, so rasa-rasanya ulama Asim ni orang sangat hebat dalam qiraat ni. Rasa ulama orang jarah wa ta'dil yang datang selepas Asim ni, dia tegar ke? Dia sanggup ke dia nak kata Asim ni seorang yang Allah lemah, tak boleh seorang yang kita kena tengok riwayat dia. Kadang riwayat dia boleh pakai, kadang riwayat dia tak boleh pakai. Sanggup tak kita nak cakap macam tu? Ini ulama yang pegang tanggungjawab tersebut. Okey, bayangkan betapa sedihnya dia nak cakap pada tok guru dia, mungkin tok guru kepada tok guru dia, nak bagi tahu bahawa tok guru kepada tok guru aku ni seorang yang lemah hafalan dia. Rasa betapa sengsaranya dia nak sebut kataan dia. Betapa sedihnya dia nak sebut kataan dia. Tapi kerana dia menjaga agama dan dia dipertanggungjawabkan untuk melihat kepada pembawa-pembawa agama, maka mereka terpaksa memberikan penilaian mereka. Okey, itu nampak dahsyatnya. So nak dapatkan satu riwayat tu dhaif bukan suatu kerja yang sangat mudah. Okey, bukan kita kata ada PhD dia main campak je hadis dhaif ke tak dhaif, tak. Perjalanan untuk dapat dhaif ni bukan suatu benda yang senang. Okey, ini kita cerita kalau melalui satu jalan. Kalau riwayat ni melalui 10 jalan, 10 orang kita kena tengok keadaan dia macam tu. Okey, kalau setiap riwayat ni, okey katalah yang meriwayatkan hadis ni orang. Okey, dan 10 orang ni pula setiap seorang ada 5 anak murid. So berapa banyak orang kita kena check. Okay, nampak? Bukan satu kerja yang mudah. Sesuatu periwayatan tu kuat ataupun lemah. Okey, lalu apabila sesuatu riwayat tu lemah, maka kita yang dah datang kemudian ni hanya terima sahaja. Mereka dah kaji. Mereka dah kaji, mereka dah bentangkan kajian mereka dan kajian mereka telah dinilai. Okey, dan akhirnya para ulama ni membuat keputusan bahawa orang ni adalah sekian. Riwayat ini adalah riwayat yang sekian. Dan kerja kita hanya menerima. Kita tak ada kemampuan macam mereka. Mungkin nak buat balik, boleh buat balik, tak ada masalah, tapi kita hanya mengulangi apa yang telah mereka lakukan.
sangat berterima kasih kepada para ulama sebelum kita. Okey, lalu dalam riwayat yang lemah ni boleh tak kita ambil dalam bab akidah dan ibadah? Nak jadikan hujah dalam bab akidah dan ibadah. Okey, dan kita tunjuk tadi, lemahnya riwayat ni sebab apa? Sebab hafalan dan sebab peribadi. Okey, hafalan dan peribadi. So maksudnya orang yang kaki maksiat dengan orang yang hafalan dia lemah, mana boleh kita samakan kedudukan dia? Seorang ni memang kaki buat maksiat, seorang lagi dia tak buat maksiat tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala hafalan dia tak kuat. So kedudukan yang berbeza. Sebab tu lemah ni dia ada peringkat dia. Ada yang lemah yang kurang. Okay, dan ada yang sangat lemah. Okay, ada yang sangat lemah. Okay, so ada dia punya ukuran dia. Okay, walau bagaimanapun dalam bab akidah dan ibadah kita sama sekali tidak boleh pakai hujah-hujah ataupun periwayatan agama yang lemah dalam akidah, melainkan sebagai sokongan. Sebagai sokongan. Maksudnya dalam ibadah, contohlah kita nak buat apa ibadah yang kita nak buat. Kita nak solat. Kita nak solat tasbih contohnya. Kita bagi satu solat tasbih contohnya. Baik, solat tasbih ni macam mana situasi solat tasbih ni? Ibadah tadi kita kata ambil daripada sumber dia. Lalu kita tengok dalam Al-Quran, dan Al-Quran tak cerita tentang solat tasbih. Dalam Al-Hadis ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala tentang solat tasbih. Walau bagaimanapun riwayat berkenaan solat tasbih ini, maka majoriti jumhur para ulama menilaikannya sebagai sangat lemah. Sangat lemah. Lalu persoalan, boleh kita jadikan dia sebagai satu ibadah? Jawapannya, pada asalnya kita tak boleh jadikan dia sebagai satu hujah untuk ibadah. Melainkan sokongan. Apa maksud sokongan? Sokongan tu maksudnya sudah ada hujah lain yang mengatakan solat tasbih ni boleh buat. Solat tasbih boleh buat. Datang daripada mana? Hadis Al-Bukhari contohnya. Datang daripada hadis Al-Bukhari. Bahkan riwayat berkenaan solat tasbih ni dia lebih kuat sampai pada Ibnu Abbas. Dia tak sampai kepada Nabi SAW. So solat tasbih, kalaulah dah ada hadis daripada Al-Bukhari, so hadis Ibnu Abbas ni hanya sokongan, maka kita terima hadis Ibnu Abbas. Maksudnya dalam Al-Bukhari, contoh dalam Al-Bukhari, Nabi kata sallu solat tasbih. Contoh tak ada benda ni. Sallu solat tasbih. Solatlah kamu solat tasbih. Dan hadis ni dalam Al-Bukhari, maksudnya ia dah diterima pakai. Lalu datang riwayat Ibnu Abbas, walaupun ia sangat lemah, tetapi ia adalah sokongan kepada hadis Al-Bukhari. Lalu kita pakai hadis Ibnu Abbas yang kata setiap kali lepas habis Al-Fatihah baca 15 kali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, rukuk baca 15 kali, sujud baca 15 kali, duduk antara dua sujud 15 kali. So yang ni kita boleh pakai sekiranya ada hujah lain. Riwayat ni hanya sokongan. Tapi kalau riwayat ni dia berdiri sendiri, tak ada sokongan, ni tak ada, tak wujud, maka kita kata periwayatan dalam ibadah dan akidah tidak boleh diterima hujah-hujah yang lemah. Kalau kita betul-betul menghargai dan berterima kasih kepada para ulama yang telah mengkaji hadis ni, yang telah akhirnya membuat keputusan bahawa ia sangat lemah, maka kita tidak akan buat benda-benda yang kita takkan sewenang-wenangnya kata tak apa, boleh buat hadis dhaif dalam fadail amal. Saya nak sentuh sikit tentang fadail amal. Tak masuk kita punya tajuk, tak apa, insya-Allah kita akan masuk. Sebab apa saya nak bagi faham kenapa ada dalam asbabun nuzul, kenapa ada orang yang meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang lemah tapi kita boleh pakai. Nanti kita akan sampai dekat situ. Baik. Dekat mana kita tadi? Allahu Akbar. Lupa dah. Allah. Kat mana kita? Bila dah masuk lain ni jadi lain pula. So apa kita balik kepada apa maksud fadail amal? Fadail amal. Dan kita pun ada kitab-kitab fadail amal kan? Ada dekat mana-mana masjid pun akan ada fadail amal. Apa maksud fadail amal? Bila kita kata hadis dhaif ni,
hadis dhaif yang lemah ni boleh diamalkan dalam fadail amal. Apa yang kita faham maksud fadail amal? Fadail amal bukan buat amalan baru. Amalan baru bukan. Fadail amal ini adalah menceritakan kelebihan amalan sedia ada. Faham? Ini fadail amal. Fadail, fadilah, kelebihan amal, amalan-amalan. So maksud fadail amal adalah menceritakan amalan-amalan, kelebihan amalan-amalan sedia ada. Contohnya ada solat duha. Solat duha. Dan solat duha ni dah ada dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Awsani Khalili, Abu Hurairah bagi tahu bahawa Nabi SAW berwasiat untuk dia rakaatai duha, untuk buat 3 perkara. Antaranya adalah untuk puasa 3 hari dalam setiap bulan, iaitu Ayyamul Bid, hari putih. Kemudian untuk wa an utira qabla an anam, untuk aku solat witir sebelum tidur, kata Abu Hurairah. Dan yang ketiga adalah untuk rakaatai duha, solat duha. So solat duha ni dah datang dengan satu hadis yang kuat. Lalu kemudiannya ada pula hadis lain yang kata bahawa solat duha ni membuka pintu rezeki, contohnya. Solat duha buka pintu rezeki. Namun hadis ni lemah. Hadis ni lemah. Persoalannya, boleh tak kita terima hadis tu? Boleh. Kita boleh terima hadis tu sebab apa? Sebab solat duha dah ada dia punya asalnya. Amalan tu dah ada dah. Cuma fadail amal ni menceritakan amalan sedia ada. Sebab tu dalam macam solat tarawih contohnya. Solat tarawih. Setiap malam kita dengar ada tempat-tempat yang bagi yang solat pada malam pertama, maka dia akan dapat sekian-sekian. Siapa solat pada malam kedua akan dapat sekian-sekian. Selagi mana hadis bukan palsu, maka selagi mana hadis ni bukan palsu, maka kita boleh pertimbangkan. Kalau dia palsu, kita kena tolak lah. Sebab palsu ini adalah bohongan di atas pada hadis yang sahih dalam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi solat tarawih, Nabi keluar bersama dengan para sahabat, solat pada malam pertama, pada malam kedua, malam ketiga tak keluar, malam keempat Nabi tak keluar, sampai sahabat tak keluar. Maka Nabi kata, kalau keluar tiap-tiap malam, benda antufrada alaikum, aku takut benda ni jadi wajib pula pada kamu nanti. So solat tarawih tu Nabi dah ajar pada kita dah. Memang ada hadis yang sahih. Lalu kelebihan ni hanya untuk menyokong. So yang dipanggil. Walau bagaimanapun. Dalam bab akidah dan ibadah kita tak boleh terima. Namun di sana ada cerita. Orang Arab ni kan dia suka pada kisah, cerita. Ini kelebihan yang ada pada Arab. Pada Malaysia kita tak tahu. Pada rakyat Malaysia kita ada, pada orang-orang Arab ni apa dia? Mereka suka kepada cerita. Sebab tu mereka menamakan tahun-tahun mereka dengan nama peristiwa. Contoh sallallahu alaihi wasallam lahir. Tahun Nabi lahir. Tahun Nabi lahir tahun apa? Siapa yang tahu tahun Nabi lahir sebagai tahun ke 64 Masihi contohnya? Mana ada orang hafal tahun Nabi lahir 564 Masihi. Tapi orang tahu tahun Nabi lahir dipanggil sebagai tahun gajah. Betul tak? Apa nama dia tahun gajah? Kerana pada tahun tersebut ada peristiwa tentera bergajah. Tentera bergajah datang untuk serang Kaabah. Untuk hancurkan Kaabah. Lalu orang Arab, kerana peristiwa tu satu peristiwa yang besar, maka dia rakamkan benda tu dalam sejarah dia. Dan dia namakan tahun tu sebagai tahun gajah. Ada tahun di mana tahun yang Abu Talib. Abu Talib dan Khadijah, isteri Nabi SAW, dua-dua meninggal dunia pada tahun tu. Dua-dua meninggal dunia pada tahun yang sama. So kita tahu ke tahun bila tu? 500 berapa tu? 570, 610, 620. Tahun bila tu? Kita tak tahu tahun Masihi dia. Tapi kita tahu dipanggil sebagai tahun kesedihan.
Sebab apa? Orang Arab ni dia suka bercerita. Dan cerita tu kita tak tahu tentang kematian Abu Talib, kita tak tahu peristiwa kematian Khadijah bila, tapi bila orang bercerita maka kita dengar cerita orang. Dan cerita ni dia tidak ada kaitan dengan akidah, dia tidak ada kaitan dengan ibadah. Maka bila cerita je maka kita terima. So sebab tu dalam peristiwa-peristiwa sejarah, walaupun riwayat-riwayat tu lemah, tapi kalau dia bercerita semata-mata cerita maka kita terima. Nampak? Nampak apa benda yang menyebabkan kita menerima riwayat ini? Riwayat ini bahawa seorang lelaki daripada Muhajirin berjalan melintasi seorang lelaki daripada Ansar yang tengah penuh dan melap dia punya darah dia. Lalu lelaki Ansar ni kata, asy'arta anna Muhammadan qad qutil. Kamu tak rasa ke Muhammad dah dibunuh? Lalu orang Muhajirin ni pun kata, in kana Muhammadun qad qutil faqad balag. Kalau Muhammad terbunuh sekalipun, maka baginda telah melaksanakan tanggungjawab baginda, menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh sampaikan. Maka sekarang ni faqatilu an dinikum. Kamulah berperang mempertahankan agama kamu. Hadis ni, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Walau bagaimanapun riwayat ni mursal. Mursal sebab apa? Abi Najih ni dia tak jumpa Nabi SAW. Dan dia tak jumpa dengan rajulan minal muhajirin ataupun minal ansar. Dia tak jumpa lelaki muhajirin ni ataupun lelaki ansar. Lalu dia ambil daripada siapa? Mesti dia ambil daripada orang sahabat. Orang yang menyaksikan peristiwa ini. Yang menyaksikan peristiwa Uhud. Walau bagaimanapun kita tak tahu siapa yang diambil tu. Maka kerana itu kita kata riwayat ni mursal. Mursal ni adalah nama sahabat tak tahu siapa. Nama sahabat tak tahu. Nama sahabat dia tak tahu, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita takut Abi Najih ni dia tak ambil daripada sahabat, dia ambil daripada orang lain. Dia ambil daripada kawan, guru dia ke. So dia tak ambil daripada sahabat. Sebab kalau sahabat tak ada, itu simple. Kita boleh terima lagi riwayat yang sahabat tak ada. Tapi kita takut bahawa orang ni dia tak jumpa sahabat pun, tapi dia meriwayatkan hadis tentang sahabat. So itu yang menjadikan riwayat ni mursal. So mursal ni kita tak tahu dia ambil daripada, dia pada penghujung hadis tu sama ada sahabat ke, dia ambil daripada sahabat ke atau dia ambil pada bukan sahabat. So itu yang menjadi pertikaian menyebabkan riwayat ini tidak boleh diterima. Walau bagaimanapun kerana apa yang diceritakan ni adalah cerita. Kenapa kita terima riwayat ni? Kerana pertama ia cerita dan yang kedua ia tepat dengan konteks ayat. Konteks ayat. Dia kena dengan konteks ayat, maka kita terima riwayat ini. Dan kemudiannya kita pergi pada ayat ke-161. Di mana kita menyebutkan pada ayat 161 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, maka kita nampak wama kana linabiyyin an yaghul. Tidak patut, tidak wajar bagi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, mana-mana nabi, an yaghul, untuk buat khianat. So kita tahu bahawa ayat ni kita nampak secara umum dia adalah untuk mempertahankan nabi. Mempertahankan Nabi daripada apa? Maka di sinilah kepentingan asbabun nuzul. Untuk kita tahu peristiwa apa yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat untuk mempertahankan Nabi SAW. Lalu apa peristiwanya? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi rahimahumullahu jami'an, maka daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa ayat ini nazalat hadhil ayah fi qatifatin hamra. Fi qatifatin hamra. Pada suatu barang perhiasan. Qatifah ini adalah barang perhiasan. Perhiasan hamra, merah. Satu barang perhiasan merah yang uftuqidat yauma badrin, yang hilang pada hari peperangan Badar. Apabila mereka menang dalam peperangan Badar,
Lalu mereka dapat ghanimah, okey, harta rampasan perang. Okey, dan antara harta rampasan perang tu adalah ini, qatifatin hamra. Okey, lalu bila qatifatin hamra ni hilang, maka para sahabat bertanya sesama mereka, mana pergi benda ni? Mana ni? Okey, faqala ba'dun nas, okey, kemungkinan Nabi SAW yang mengambilnya. Okey. Kenapa sahabat orang yang sanggup mempertahan Nabi SAW, orang kata Ramadan dah pakai saya minta maaf sekali lagi. Tak tahu apa, mungkin ada problem hari ni pada internet. Tapi ini pakai sendiri punya ni tak. Dia tersangkut juga. Allah. Unstable lah. Dia boleh. Ya Allah. Baik. Kita cuba takat mana yang kita boleh, insya-Allah. Okey. Lalu adakah wajar ayat ini keluar daripada mulut para sahabat Allah Taala? La'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhaha. Macam mana para sahabat tahu? Dia tak tuduh pada si A ke si B ke, pada sahabat ni ke pada sahabat tu. Dia tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kena semua harta rampasan perang akan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan yang keduanya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada perhiasan merah. Perhiasan berwarna merah. Okey, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Hajar bawa 17 pandangan. 17 pandangan tentang perhiasan berwarna merah. Akhirnya keputusannya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pada pakaian ataupun perhiasan yang berwarna merah, syaratnya kemudian pada baju kita letakkan sayang. Okay. Maka Nabi suka pada perhiasan ubah warna. Lalu dia pakai kopiah berwarna merah. Okay, kopiah merah. Okay, maka Nabi suka merah. Okay, katalah seorang perempuan, okay, dia keluar dan dia pakai perhiasan pada tempat-tempat yang perhiasan boleh dilihat. Pada jari dia contohnya, dia pakai cincin berwarna merah. Okay, maka Nabi SAW merah. Namun baju merah, sel merah, merah, jam, cincin merah, Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tidak menggemarinya. Ini kesimpulan daripada dia menceritakan, okay, Nabi SAW suka perhiasan berwarna merah.
So bagi lelaki ataupun perempuan, kalau dia nak menghias diri dia, katalah dia suka baju yang paling dia suka pakai, cari baju berwarna merah. Okay, kerana Nabi SAW suka kepada benda yang berwarna merah. Okay, sebab tu para sahabat bila dia tahu Nabi dan harta rampasan ni pula akan lalu kepada Nabi SAW dulu sebelum sampai dibahagikan kepada para sahabat, maka sebab tu mereka mengatakan bahawa la'alla Rasulullah SAW akhadaha, mungkin Nabi SAW mengambilnya. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu turunkan ayat untuk pertahankan Nabi. Okay, sebab apa? Nabi ambil, bila kita ambil seseorang yang diberi amanah. Nabi diberi amanah pada ghanimah. Okay, bahagikan harta rampasan perang. Okay, kalau Nabi diberi amanah untuk bahagi, tiba-tiba ambil, so kita kata apa ni? Kita panggil apa? Kalau zaman sekarang, penyelewengan. Okay, penyalahgunaan kuasa. Okay, salah guna kuasa. Okay, sebab apa? Ada kuasa, tiba-tiba dia ambil untuk diri dia. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang sangat jelas. Ma kana linabiyyin an yaghul, tidak layak, tidak wajar untuk Nabi SAW dikategorikan sebagai orang yang melakukan penyelewengan ataupun menyalahguna kuasa ataupun pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Kita nampak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan Nabi SAW. Dan ayat ini juga adalah bukti sesiapa yang buat kerja kerana Allah Taala, ikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apa, tuduhan pada Nabi SAW ni perang Badar, tapi cerita ni berlaku, tuduhan ni berlaku pada peristiwa perang Uhud. Okay, tuduhan ni pada perang Uhud. Okay, cumanya peristiwanya berlaku pada perang Badar. Maksudnya berapa lama dah para sahabat simpan dalam hati mereka bahawa Nabi SAW yang ambil Fatin Hamra. Okay, tapi kesudahannya Allah Ta'ala bagi tahu maka Nabi ayyabul, Allah Ta'ala pertahankan. Okay, so itu adalah bukti siapa yang buat kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang betul-betul buat kebajikan dan tidak mengharapkan pujian orang ataupun balasan apa-apa, maka Allah Ta'ala akan sentiasa bersama dengan dia. Kalau dia berhadapan dengan masalah, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Ta'ala kata, siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi makhraja, jalan keluar bagi dia. Okay, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. So orang yang benar-benar buat kerana Allah Ta'ala akan sentiasa bersama-sama dengannya. Okay. Baik. Okay, ini ayat yang kita ambil pada sebelum ni. Hari ini kita nak ambil ayat ke-165. Baik, ayat ke-165, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Okay, baik. Ayat ke-165 daripada surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan seusai peperangan Uhud. Okey, usai perang Uhud. Okey, perang Uhud. Okey. Lalu Allah Taala bagi tahu bahawa orang Islam ditimpa musibah. Okay, sebelum ni kita dah cerita, dalam perang Uhud orang Islam menang ke kalah? Orang Islam menang ke kalah? Okey, asalnya orang Islam kalah. Asalnya orang Islam menang. Okey, menang. Okey, tapi kemudiannya mereka melupakan perintah Nabi SAW. Ini satu benda yang kita nak kena tengok. Okey, dalam peperangan Uhud, orang kafir 3,000 orang. Orang Islam 700 orang. So bilangan 4 kali ganda. Okey. So persoalan dia, kenapa orang Islam kalah? Ini soalan yang kita kena jawab. Sebab apa? Ia menentukan kita punya kedudukan kita pada hari ini. Okey. Kenapa orang Islam kalah?
Okey, adakah kerana orang kafir kuat? Okay, orang kafir kuat ataupun dia ramai. Ramai susahlah nak kalahkan dengan orang yang ramai ni. Okay, susah nak kalahkan orang yang kuat ni. Okay, kenapa orang Islam kuat? Kalau nak kata orang Islam kalah kerana bilangan yang ramai, perang Badar orang kafir 1,000, orang Islam 300. So 3 kali ganda. Apa beza? Tak ada beza sangat. Okay. Dan kalau kata persenjataan dalam 1,000 ni lengkap bersenjata, memang keluar nak perang. 300 ni datang keluar selai sepinggang je. Sebab tujuannya adalah untuk halang rombongan dagangan. Okay, untuk lawan rombongan dagangan. Rombongan dagangan ni manalah ada orang yang nak pegang sangat. Tak ada. Okay, so 300 ni tujuannya untuk angkat barang tu bawa balik ke Madinah. Itu asalnya. Okay, so mereka ni tak ada senjata, tak ada makanan, tak ada apa, semua tak ready. Orang ni lengkap, tapi siapa menang? Orang Islam. Okay. 3,000 orang, 700. Bahkan pada pusingan yang pertama, siapa menang? Orang Islam menang. Okay, tapi apa yang menyebabkan orang Islam kalah? Apa yang menyebabkan orang Islam kalah? Orang Islam kalah kerana mereka tinggalkan perintah Nabi SAW. Tinggal perintah Nabi SAW. Apa Nabi kata? Nabi kata pada sekumpulan orang yang berada di atas bukit pemanah, okey, kamu ni kena panah orang. Okey, jaga bahagian belakang. Ni bahagian belakang ni, dia. Ni front. Okey. So dekat sini ada orang Islam tengah perang. Dia nak berhadapan dengan orang kafir yang datang daripada sini. Orang kafir. Okay. So datang daripada sini. So orang kafir ni dia okey. Okey, untuk ke belakang. So Nabi perintahkan kepada beberapa orang untuk duduk di atas bukit ni dan untuk pasti musuh tak datang daripada belakang. Musuh tak datang daripada belakang ataupun serang daripada tepi ni. Okey, musuh tak datang daripada. So daripada atas bukit ni boleh nampak musuh, boleh nampak orang kat sana sini. So, bila orang kat bawah ni menang, perang Badar tu 300 orang je pergi. Tapi yang ni 700 orang dah naik 2 kali ganda. So sebab apa? Antara sebabnya adalah kerana para sahabat kita tak pertikaikan. Mereka berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam rombongan 700 orang ni, bukan semua orang yang kuat imannya. Dia ada sahabat yang kuat iman. Tapi dalam ni ada orang munafik. Dalam 700 orang ni ada orang yang baru masuk Islam. Ini sebab Arab ni jiwa kental. Ajak perang memang perang betul-betul. Okey. So apabila sampai dekat Uhud, maka Nabi SAW letak mereka. Dan mereka menang dalam pusingan pertama. Lalu tengok orang kafir tinggalkan Ferrari, Mercedes, tinggalkan apa lagi? Duit, berapa banyak duit, dinar, dirham, semua ada. Lalu mereka pun terpedaya dengan hasutan syaitan, lalu berebutlah harta ghanimah peperangan ini. Lalu orang yang dekat atas, orang yang bukit ni nampak kawan dia duduk berebut-rebut semua, apa perasaan dia? Dia kata, ui, takkan bawah je dapat, yang atas ni nak dapat apa? Tak dapat apa. Lalu mereka tinggalkan bukit ini, lalu pergi join sama rebutan. Yang kafir dia nampak kosong bukit ni, tinggal 2-3 orang yang dengar perintah Nabi SAW, jangan tinggalkan benda ni, takut daripada belakang. Lalu mereka pun ambil keputusan serang daripada belakang. Okay, serang orang Islam daripada belakang. Okay, menyebabkan Nabi paksa bergerak ke Bukit Uhud. Okay, untuk nak Bukit Uhud. Okay, Bukit Uhud, macam mana Bukit Uhud. Susah bukit. Gambar bahaya. Okey. Baik. Tapi Nabi pergi ke Bukit Uhud. Okey, bertahan di Bukit Uhud. Okey, pada keadaan seperti ini, okey, menyebabkan bila Musa daripada
Adakah orang kafir terror? Orang kafir peperangan ke, kuat dalam peperangan ke, tangan ke, ramai ke? Apa menyebabkan orang Islam kalah pada waktu ni? Yang menyebabkan orang Islam kalah adalah kerana ni apa, Nabi, Nabi tak suruh perintah Nabi SAW. Lalu kita relatekan hari ini. Okay. Kita hari ni orang Islam ni apa dia? Orang Islam ni seolah-olah macam tak ada nilai kan. Kita orang Amerika cakap apa kita ikut. Okay. Sampai kalau keluar Arab ni apa lagi? Agama kita orang kata Islam ni apa liberal, sampai keluar apa SIS, SIS. Okey, ada orang yang apa nak murtad daripada agama okey. Yang baru ni kan ada orang kat Indonesia, orang terkenal dekat Indonesia yang masuk nak murtad pun boleh. Orang dengan negara Islam pun, negara Islam tak boleh cakap apa. Orang Islam tak ada nilai. Lalu kita kata apa yang menyebabkan orang Islam jadi macam tu? Adakah orang kafir kuat? Amerika memang kuat. Senjata memang banyak. Nuklear lagi. Israel kuat. Eropah kuat. Semua negara-negara kafir ni kuat. Tapi adakah itu yang menyebabkan orang Islam kalah? Orang Islam tak kalah bukan sebab Amerika kuat. Amerika kuat pun kita boleh lawan. Israel kuat pun kita boleh lawan. Tapi apa yang menyebabkan kita kalah? Kerana kita jauh sangat daripada perintah Nabi SAW. Okay? Jauh sangat daripada perintah Nabi SAW. Nanti apa yang betul-betul jaga solat? Yang betul-betul jaga solat, yang berzakat. Okay? Siapa yang tak berat hati keluarkan zakat? Okay, bahkan dikeluarkan zakat, tambah pula dia tambah dengan sedekah. Para sahabat zakat keluar pada masa yang sama sedekah keluar. Sedekah mereka keluar ni orang-orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok pada orang Islam, dia kata apa pada Nabi dan para sahabat, ini infaqu man la yakhshal faqr. Bila para sahabat dan Nabi dan para sahabat bersedekah ni, sedekah yang orang yang tidak takut kepada kemiskinan. Maksudnya bagi dan bagi dan bagi. Infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan infak tu pula tak pernah ada limit. Tak pernah rasa, nak bagi kita, nak bagi kan. Bagi je. Okay. Ini keadaan sahabat. Okay. Tapi kita solat pun tak jaga, zakat, sedekah pun kita berat hati, pergi haji pun tangguh, umrah pun tangguh. Okay. Tahu haji tu wajib, duit dah ada, tapi duk bertangguh lagi. Sampai datang apa untuk COVID ni, bagi alasan susah nak masuk sekarang. Okey, tapi bayangkan keadaan kita. Okey, Nabi kata tutup aurat. Aurat tutup. Banyak macam-macam alasan. Okey, apa tak ada masalah. Okey, tak ada dalil kata tutup aurat. Awak bukan Tuhan. Awak bukan Tuhan nak apa? Nak nilai saya. Yang penting hati kena baik. Okey. Nabi kata jangan tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan bawa perkara yang mudarat. Okey, maksudnya rokok benda mudarat, tinggal. Kita bukan hati nak tinggalkan benda-benda seperti ini. Macam mana kita nak pergi tengok keadaan dekat Saudi? Apa jadi kat Saudi? Macam mana Islam nak kembali? Jadi kita duk berjuang untuk mendapatkan semula Palestin. Allah Ta'ala kata orang Islam akan dapat balik Palestin. Tanah Islam akan dapat balik. Tapi siapa yang akan dapat masuk Palestin ni? Allah Ta'ala kata apa? Tufsidun ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana. Okay, Allah Ta'ala kata Yahudi ni akan jatuh. Okay, Yahudi dia akan jatuh. Pada siapa? Ibadan lana. Allah Ta'ala kata ibadan lana.
Nah, hamba-hamba kami. Cuba tunjuk dekat saya, dekat dunia ni, siapa orang-orang yang benar-benar ibad dan lana. Siapa orang yang benar-benar ibad dan lana yang ada kemampuan untuk memimpin umat Islam. Kita nak cari pemimpin umat Islam yang bertaraf ibad, hamba Allah Ta'ala. Ada kita jumpa tak pemimpin umat Islam yang ibad dan lana? Tak jumpa. Tak jumpa. So bila kita tak jumpa benda ni, maka kita sangat jauh lagi daripada untuk boleh kalahkan orang-orang kafir. Sangat jauh. Okay. Melainkan apabila kita dah jadi orang-orang yang kadang-kadang ada orang salahkan pemimpin. Ini pun antara masalah kan. Okey, orang kata, tengok pemimpin Islam teruknya, kenapa pemimpin Islam macam ni. Tapi perasan tak Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin. Pemimpin zalim. Apa antara sebab pemimpin zalim? Sesuatu masyarakat tu dapat pemimpin zalim. Pemimpin zalim kerana rakyat dia zalim. Kerana pemimpin zalim. So mereka ini saling berkait antara satu sama lain. Kita nak pemimpin yang okey, kita diberi pilihan, betul tak? Kita ada pilihan raya, kita boleh pilih siapa yang kita nak pilih. Tapi kadang-kadang kita pilih untuk tengok siapa yang famous, siapa yang terkenal, popular. So menyebabkan kita tak kisah dia ni nak jadi zalim ke tak zalim ke, kita tak kisah. So kerana kezaliman yang kita lakukan, menyebabkan kita dapat pemimpin zalim. Kita nak pemimpin yang baik, maka kita buat pemilihan yang baik. Kita istikhar, kita pilih, kita tengok keadaan orang, baru kita dapat pemimpin yang okey. Rakyat yang okey, pemimpin yang okey. Pemimpin yang okey akan menghasilkan rakyat yang okey. Jadi kalau pemimpin kita pemimpin yang baik, sangat-sangat baik, maka kita akan dapat rakyat tu akan taat, akan mempertahankan pemimpin tersebut. So dia saling berkait. Kita tak boleh nak salahkan pemimpin dia, tak boleh nak salahkan rakyat dia. Dua-dua kena sama-sama mengambil tanggungjawab. Kita nak semua Islam, inilah caranya. Kita kena semua sekali menjadi ibadan lana, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Dalam peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awalamma asabatkum musibah. Berlaku satu musibah kepada kepada orang-orang Islam. Apa musibah yang berlaku? Ini saya dah bagi jawapan ni tadi, tapi nanti kita tengok pada sebab turun dia. Okey, musibah paling besar berlaku dalam peperangan Uhud, di mana berlaku kematian orang Islam beramai-ramai. Akibat daripada serangan mengejut musuh Islam. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, ketika mana kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, sedangkan qad asabtum mithlaiha. Okey, sedangkan kalian baru mengalahkan, okey, kalian baru kalahkan kumpulan yang 2 kali ganda bilangan lebih banyak daripada kalian. Okey, 2 kali ganda dalam perang Badar. Okey, bilangan sebenar orang kafir adalah 700 orang. So orang Islam 313 lebih kurang. So 2 kali ganda dan lebih. Okay, 2 kali ganda bilangan. Lalu Allah Taala kata, ni kamu baru menang 2 kali ganda ni. Okey, tapi kenapa, apa yang menyebabkan kamu boleh kalah dengan bilangan yang dengan dalam peperangan Uhud? Kalau 2 kali ganda kamu boleh menang, 3 kali ganda pun insya-Allah dia tak ada masalah. Tapi apa yang menyebabkan kamu kalah? Okey, sedangkan kamu menang dengan orang kafir dalam perang Badar. Lalu kamu bertanya sesama diri kamu, qultum anna hadza. Kamu berkata, macam mana benda ni boleh terjadi? Macam mana ini boleh berlaku? Maka Allah Taala kata apa? Wahai Muhammad, bagi tahu pada manusia, huwa min indi anfusikum. Kekalahan kamu ini adalah disebabkan oleh diri kamu sendiri. Okey, disebabkan oleh diri kamu sendiri. Okey, dengan kata lain, jika ada musibah yang menimpa sesuatu kaum, okay, jika ada musibah yang menimpa sesuatu kaum, maka kita kena tengok pada diri kita juga. Okay. Dia tak semestinya diri kita yang buat masalah, tapi kita kena tengok pada diri kita. Apa kekurangan yang kita lakukan sampai menyebabkan musibah itu terjadi?
Okey, kerana musibah ni terjadi disebabkan oleh lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Okey, kerana ada orang-orang yang baik dalam masyarakat tu ada, okey, tetapi dia tidak menegur kemungkaran. Dia tidak menegur kemungkaran menyebabkan Allah Ta'ala bagi azab semua sekali. Musibah kena menimpa semua sekali. Okay. Tersebarnya benda-benda haram. Okay. Benda-benda haram. Okay. Ini adalah apabila zina tersebar luas. Siapa yang betul-betul rasa bila keluar arak yang produced by Malaysia, arak yang dibuat di Malaysia, berapa ramai yang betul-betul menentang arak? Bukan disebabkan politik, bukan disebab apa tu, memang betul-betul tak suka ada arak. Kita benci betul tak tengok arak. So benda haram ini adalah punca kepada mengundangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah akan datang pada kita. Bila buat konsert penuh dengan K-pop, kita tak rasa bersalah. Apa lagi? Semua benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kita buat dan kita rasa benda ni tak ada masalah. So inilah punca musibah datang. Antara punca musibah datang pada kita. Okay, lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu pada mereka, kamu jangan salahkan sesiapa kalau musibah datang kat kamu. Tengok pada diri kamu sendiri. So apa yang orang Islam buat? Apa yang telah orang Islam buat sampai Allah Ta'ala tuliskan bagi mereka kekalahan dalam perang Uhud. Okay, apa yang orang Islam buat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Okey, baik. Apa sebab turun ayat ini? Kita nak tahu musibah apa yang berlaku dan apa yang telah dilakukan oleh orang Islam sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan musibah ini kepada mereka. Okey, baik. Ceritanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala daripada Umar radhiyallahu ta'ala. Okey, ini bima sana'u yawma badrin min akhdhihimul fida faqutila minhum sab'una wa far nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kusira ruba'ituh wa hushimatil baydatu 'ala ra'sihi wa saddamu 'ala wajhihi fa anzala Allahu awalam ma asabatkum musibah bi akhdhikumul fida. Okey. Baik, apa yang berlaku sebenarnya? Apabila berlaku peperangan Uhud. Okey, peperangan Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. 3 Hijrah. Okey, dan sebelum peperangan Uhud ada tahun 2 Hijrah berlaku peperangan Badar. Okey. So apabila lamma Umar radhiyallahu taala anhuma berkata apa? Lamma kana yaumu Uhudin minal 'amil muqbil. Okey. Peperangan Uhud berlaku setahun selepas peperangan Badar. So peperangan Badar tahun 2 Hijrah, tahun selepas itu tahun ketiga Hijrah pada bulan Syawal. Ini berlaku pada bulan Ramadan. Kita pun tahu kan dalam bulan Ramadan, okey, ada peperangan Badar. Okey, ada pun perang Uhud pada bulan Syawal, dekatlah tu Ramadan dengan Syawal tahun 3 Hijrah. Okey. Lalu dalam peperangan Uhud kata Umar, uqibu bima sana'u yauma badrin. Orang Islam dihukum bima sana'u yauma badrin, dengan apa yang telah mereka lakukan dalam peperangan Badar. Okey. Uqibu bima sana'u yauma badrin, dihukum dengan disebabkan apa yang telah mereka lakukan dalam perang Badar. Apa dia? Min akhdhihimul fida. Apa dia fida? Fida ni adalah tebusan. Okey, dalam peperangan Uhud, orang Islam dapat tawan 70 orang. Okey. Okey. Lalu apa masalah dia dalam tawan 70 orang ni? Ada masalah. Kita perang dengan orang, lalu orang kalah, lalu kita tawan orang tu. Okey. Tak ada masalah dalam tawanan perang ni, tak ada masalah. Okey, tetapi
dalam peperangan Badar, orang Islam mencari bilangan yang banyak. Bilangan tawanan yang banyak. Okey, maksudnya berusaha juga untuk dapatkan tawanan perang. Macam mana sekalipun kena dapatkan tawanan perang. Okey, akhirnya mereka dapat 70 orang. Kenapa mereka berusaha nak cari tawanan perang? Kerana waktu itu kewangan Islam sangat lemah. Kewangan orang Islam sangat lemah. Lemah. Saya tulis pun dah tak. Kewangan. Wang. Kewangan orang Islam sangat lemah. Okey, lalu mereka sukar untuk ialah kita nak sebarkan dakwah, kena ada strategi, kena ada organisasi yang lengkap. So perlukan dana. Okey, lalu nak dapat dana ni macam mana? Maka orang Islam dalam perang Badar menjadikan perang Badar ni sebagai medan untuk cari dana dengan memperbanyakkan tawanan perang. So daripada tawanan perang ni mereka buat apa? Mereka buka untuk tebusan. Hantar orang ke Makkah Al-Mukarramah, bagi tahu pada orang-orang dekat Makkah Al-Mukarramah, ni kami ada 70 orang kafir ni tebusan kami, tawanan perang kami. So kamu nak mereka balik ni, hantar wang tebusan. Ransom, wang tebusan. Okay. Hantar wang tebusan kat kami akan bebaskan mereka. So matlamat orang Islam pada waktu tu kumpulkan 70 tebusan bukan untuk bebaskan. Ni Islam bagi ambil mereka ni sebagai hamba untuk dibebaskan. Untuk diislamkan. Untuk dimanfaatkan. Okay? Tapi bukan untuk dijual. Bukan untuk dijual. Okay, lalu apabila 70 orang ni ditahan semata-mata kerana nak dapatkan wang tebusan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan hukuman dia. Allah Ta'ala tak setuju. Okay? Kerana dalam peristiwa Fidak ni, okay, orang Islam dia terbahagi kepada dua kumpulan. Okay, dua kumpulan orang Islam. Okay, kumpulan pertama, kumpulan Abu Bakar. Okay, kumpulan yang kedua adalah kumpulan Umar. Okay. Kumpulan Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kita ambil tebusan. Kita ambil ransom. Okay, ransom. Okay. Tebusan daripada, wang tebusan daripada tahanan perang kita. Umar Al-Khattab kata, wahai Rasulullah, kita jadikan mereka hamba. Ataupun yang tak nak jadi hamba, kita bunuh. Okay, ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih untuk menyokong Umar bin Khattab. Sebab itu bila turun ayat ini, Abu Bakar, Nabi SAW, Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Okay, Nabi pilih dalam perang Badar, Nabi pilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Okay. Nabi pilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk ambil duit tebusan daripada tawanan perang. Umar kata tak boleh, ini tawanan perang. Mana-mana orang tawanan perang pun tidak diberikan tebusan tapi dijadikan hamba. Ini adat dan kebiasaan. So jadi hamba, dan kalau tak nak jadi hamba, kita bunuh. Okay. So itu tawanan perang. So bila Allah Ta'ala turunkan ayat ini, maka Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq mereka menangis. Mereka menangis sebab apa? Kerana kesilapan, ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menyokong Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam peristiwa tawanan perang Badar. Umar ni dia kata sebab tu Nabi SAW kata, lau anna nabiyyan ba'di lakana Umar. Kalaulah ada Nabi selepas aku, tentunya Umar. Berapa banyak pandangan Umar bin Khattab yang muafiq, yang bertepatan dengan syariat. Yang Allah Ta'ala turunkan ayat untuk sokong Umar bin Khattab. Okey, lalu apa hukuman yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada orang Islam? Faqutila minhum sab'una. 70 orang mati syahid dalam perang Uhud. So, bilangan orang Islam dalam perang Uhud ni 1000 orang, tak sampai 1000 orang, 700 orang. Dan 1/10 mati syahid. Sikit, banyak 70 orang mati syahid dalam peperangan Uhud. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan 79 orang mati syahid dalam peperangan Uhud. Sampaikan wafarra ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi. Para sahabat yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada bersama dengan Nabi ini kurang daripada 10. Kurang daripada 10, ada yang kata 6, ada yang kata 4 orang saja yang mempertahankan, melindungi Nabi SAW dengan diri mereka. Antara yang Talha bin Ubaidillah sampai lumpuh.
Talha bin Ubaidillah kerana mempertahankan Nabi SAW. Okay. So para sahabat lain bertempiaran lari meninggalkan Nabi SAW. Ini musibah besar. Tinggalkan Nabi SAW. Okay, sama macam kalau kita bagi contoh lah, ibu bapa yang bawa anak dia, tiba-tiba anak ada harimau datang, lalu dia lari tinggalkan anak dia. Apa orang sebut pada parent yang macam ini? Kan nampak dia punya situasi dia. Okay. So faqutila minhum sab'un wa farra ashabun nabi. Para sahabat Nabi semua tinggalkan Nabi SAW. Wa kusirat rubaiyatuh, sampai patah gigi Nabi SAW. Wa hushimatil baydah ala ra'sih, dan topi besi Nabi SAW ni pecah. Ini dahsyatnya orang punya serangan pada Nabi. Wasalad damu ala wajhi, darah mengalir dekat muka Nabi SAW. Lalu bila orang fikir tentang situasi dalam perang Uhud ni, maka mereka pun terfikir, kenapalah dalam perang Badar Allah Ta'ala tolong, kenapa dalam perang Uhud ni tak datang pertolongan kepada mereka? Bukan tak datang pertolongan pada mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar mereka, perang ini bukan tempat untuk cari dana, bukan tempat untuk collect duit, bukan tempat untuk cari kekayaan dunia, tetapi kamu berperang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji orang Islam dan berikan musibah kepada mereka pada hari itu dengan kematian 70 orang para sahabat. 70 orang para sahabat. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Awalam ma asabatkum musibah. Apabila kamu ditimpa musibah, kamu bertanya, anna hadza, kenapa musibah ni datang sedangkan kita dah menang dalam perang Badar dulu? Maka Allah Ta'ala kata, bi akhdikumul fidah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, hukuman ini datang kerana bi akhdikumul fidah, kerana kamu ambil fidah. Umar dia suka ayat ni, sebab apa? Ayat ni mempertahankan pandangan Umar bin Khattab dalam peperangan Badar. Okay, kerana adakah mengambil tebusan tawanan perang tu tak boleh? Okey, sebelum tu kita nak tanya, tawanan perang ni, apa yang perlu kita buat pada tawanan perang? Kita ada tawanan perang. So benda apa yang kita kena buat pada mereka? Nak kena bunuh mereka ke, masuk jail ke, jadikan hamba ke, ataupun macam mana kita buat dengan tawanan perang? Okey, tawanan perang ni apa yang kita nak buat bergantung kepada pemerintah kita. Pemerintah ni dia punya kuasa dia besar, luas. Okay, sebab tu Umar bin Khattab dia tak nak bagi ada dalam ahli keluarga dia pikul tanggungjawab sebagai pemerintah kerana dahsyatnya. Okay, tawanan ni dia bergantung kepada pemerintah. Okay, maka kalau pemerintah tu kata jadi hamba, okay, maka orang tu pun jadi hamba. Okay, seperti mana yang berlaku dalam Bani Quraizah. Bani Quraizah, Nabi SAW berperang dengan Bani Quraizah. Kepung Bani Quraizah selama hampir 20 hari. Nabi SAW kepung Bani Quraizah. Lalu kemudian Bani Quraizah dia mengaku kalah. Kalah hanya dalam perang. Okay. So mengaku kalah. So Nabi SAW buat apa? Okay, Nabi kata pada Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, kamu hukumlah dengan hukuman kamu. Lalu antara hukuman Sa'ad bin Mu'az adalah watus badharari. Okay. Dan para perempuan dijadikan hamba-hamba. Dia kata Sa'ad bin Mu'az. Lalu Nabi SAW kata Sa'ad bin Mu'az telah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Nabi bagi ikrar. Okay, Nabi bagi kata okay, green light. Okay, so pada waktu ni Nabi jadikan tawanan-tawanan perang ni sebagai hamba. Okay, ada situasi di mana Nabi dapat tawanan perang. Okay, contoh Nabi dapat Uqbah bin Abi Mu'ayth. Okay, Uqbah bin Abi Mu'ayth. So Nabi dapat tangkap dia. Apa Nabi buat pada Uqbah bin Abi Mu'ayth? Nabi bunuh dia. Okay, sebab apa Nabi bunuh? Kerana dia ni adalah orang yang keluar masuk Islam sesuka hati. Dia keluar masuk Islam bila dia nampak dia tengah dia tengah dalam kesusahan, dia masuk Islam. Lepas tu bila nampak orang Islam tengah lemah, dia keluar balik dari Islam. Kemudian dia masuk Islam balik. So Uqbah bin Abi Mu'ayth ni adalah pengkhianat. Okay, bahkan dia membocorkan rahsia-rahsia Islam, orang-orang Islam kepada orang kafir. Lalu Nabi hukum bunuh dia. Walaupun dia tawanan perang, tapi yang patut jadi hamba, tapi Nabi menjadikan dia Nabi hukum dengan hukuman bunuh. Okey. Dan kemudian ada tawanan perang yang lain yang Nabi SAW bebaskan dia.
bebaskan dia. Okay. So apa yang berlaku kepada tawanan perang semuanya bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Apa yang pemerintah kata, apa yang pemerintah putuskan, maka yang bawah ni kita sami'na wa ata'na. Kita hanya dengar dan taat kepada apa yang telah ditentukan. Okey. Okay, walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini. Okay, walaupun benda ni ijtihad, sepatutnya tak kena hukuman lah. Okay, tak kena hukuman. Sebab Nabi dah berijtihad dan Nabi ijtihad untuk terima pandangan Abu Bakar untuk ambil wang tebusan. Okay. Nabi dah ijtihad untuk ambil wang tebusan. Okay. Sepatutnya tak dihukum oleh Allah SWT. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala nak didik dan nak ajar orang Islam pada waktu itu bahawa perang kamu adalah fi sabilillah. Okay. Bukan kerana harta. Okay. Baik. Okay. Okay, baik. Sekarang dah berapa? Kita nak sambung. Okay, kita nak tengok satu ayat lagi. Ayat 169. Okay, mungkin kita baca ayat ni dan kita bagi gambaran sikit tentang ayat ni. Tapi kita akan cerita pada sesi kita yang akan datang insyaAllah. Okay, di mana dalam ayat 169 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang satu golongan manusia iaitu yang qutilu fi sabilillah. Bila tadi Allah Taala sebut tentang 70 orang yang mati syahid. Okay. Lalu ada persoalan dalam diri para sahabat. Okay. Dalam diri para sahabat ada persoalan. Bukankah hukuman ni dahsyat? Okay. Hukuman yang diberikan disebabkan orang Islam ambil fidak, ambil wang tebusan tadi, maka hukuman tu sangat dahsyat dengan kematian 70 orang. Dengan kematian 70 orang. Okay. Lalu apa yang berlaku pada 70 orang ni? Zahirnya kita kata kesiannya dia orang mati kena bunuh. So apa yang mereka dapat? Okay, lalu Allah Ta'ala bawa datang ayat ni untuk memberi satu gambaran kepada orang beriman. Namun apa sebab sebenarnya turun ayat ini? Sampai Allah Ta'ala kata, La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bukankah orang yang dah mati itu amwat? Okay, orang yang terbunuh di dalam peperangan, mereka adalah mati. Mayat. Okay. Lalu Allah SWT kata, mereka tidak mati. Apa maksudnya? Nampak orang mati tapi tidak mati. Ni ayat yang biasa kita dengar. Kita dengar dekat ni, sebenarnya orang ini tidak mati. Kan? Dia jadi satu keajaiban. Okay? So apa yang sebenarnya berlaku kepada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata bal ahyaun, dan bahkan mereka ini hidup, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mereka ni hidup? Kita nampak mereka mati. Okay? Inda rabbihim yurzaqun, bahkan yurzaqun. Bukan setakat hidup je, diberi rezeki lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak tengok nanti apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita tengok bahawa orang-orang syahid ni ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan untuk mereka. Jadi insya-Allah kita stop dekat ni dulu. 169 ayat 169 kita akan sambung pada sesi kita yang akan datang. Okey, lalu sebelum kita tangguhkan, maka kita buka untuk soalan. Siapa ada soalan boleh bertanya soalan sebelum kita berpisah pada petang ini. Ada soalan-soalan? Tak ada. Masya-Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu. Bukan yaum Uhud min al-'am al-muqbil. Okey. Ada orang kadang dia bercerita, okay, Nabi SAW memang kaki perang. Okay, Nabi SAW kaki perang. Habis tahun 2 Hijrah perang Badar, terus pergi tahun 3 Hijrah. Kemudian tahun 4 Hijrah. Okay, 5 Hijrah. Semua ada peperangan, ada perang Khandaq. Kemudian ada perang 5 atau 6 Hijrah ni perjanjian Hudaibiyah.
Okey, perang berlaku peperangan apa? Uh, perang apa berlaku pada tahun 6 Hijrah. Saya pun dah tak ingat dah perang apa yang berlaku. Tapi boleh kata tiap-tiap tahun Nabi SAW berlaku peperangan. Sampai tahun ke-8 Hijrah pembukaan Kota Mekah. Okay. Tahun 9 Hijrah berapa banyak peperangan Nabi hantar. So ada orang dia bagi tuduhan bahawa Nabi SAW dan orang Islam ni dia menyebarkan Islam dengan mata pedang. Menyebarkan Islam mata pedang. Tanpa dia perasan bahawa setiap peperangan Nabi SAW ni adalah perang untuk mempertahankan sama ada diri atau agama. Mempertahankan diri maksudnya maruah pun sama, bawah duduk bawah diri lah. Maruah ataupun agama. Dalam perang Badar, Nabi SAW tak keluar untuk perang, tapi orang kafir dah ada depan. So kalau Nabi lari daripada medan perang, so nampak orang Islam ni penakut. So Nabi pergi berdepan untuk mempertahankan maruah orang Islam. Dalam perang Uhud, orang kafir datang nak hancurkan Madinah Al-Munawwarah. So Nabi nak mempertahankan agama Allah SWT. So Nabi pertahankan. Dalam perang Khandaq, orang kafir datang tepung Nabi SAW selama sebulan dekat Madinah Al-Munawwarah. Pun Nabi nak mempertahankan agama Allah Ta'ala. Nabi berperang. Okey, dan kemudiannya ancaman-ancaman yang diterima. Okey, ancaman-ancaman, pembunuhan terhadap orang Islam menyebabkan orang Islam dia tak boleh defend lagi, dia kena serang. Dia nak menunjukkan kekuatan dia supaya orang tak sewenang-wenangnya mengancam Islam ataupun membunuh orang-orang yang masuk Islam. Okay, so itu peperangan Nabi SAW. Perang Nabi bukan suka-suka, bukan seronok kata, wah kita dah kuat, jom kita perang dengan orang, kita pergi bunuh orang. Tak. Nabi SAW perang kerana bersebab. Dan sebab yang paling utama adalah untuk mempertahankan diri dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, ada orang minta. Kita sentuh sikit tentang ulang cincin warna merah. Benar.